Orang yang duduk di Madinah seperti Aisyah, seperti Talha, seperti Zubair, mereka yang duduk di Madinah melihat peristiwa bagaimana Osman dibunuh. Kan orang yang tengok dengan orang yang dengar ni lain dia punya perasaan. Kita dengar cerita orang miskin kan, tapi dengar macam tu je lah. Ataupun dengar cerita orang kena bunuh di Palestin kan, tara makan kacang lah, 500 mati kali ni, makan kacang. Beza kalau kita sendiri pergi Gaza, melihat penderitaan kan, pasang pula lagu Jacqueline Victor bersamamu tu kan. Lain perasaan dia tu. Seperti macam Nabi kata, tak sama khabar kal muayanah. Khabar tak sama, dengar tak sama macam melihat dan merasai. So Aisyah dia kata, Ali ni sekongkol ke dengan pembunuh ni? Ali macam sekongkol lah. So Aisyah bersama dengan Talha, bersama dengan Zubair keluar pergi ke Iraq untuk minta penjelasan kenapa belum dilaksanakan hukuman qisas ke atas pembunuh Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cinta Kebenaran. Dr. Zaimi menceritakan bahawa Aisyah, Talha dan Zubair pergi mendapatkan penjelasan daripada Ali bin Abi Talib berkenaan qisas terhadap pembunuh Osman. Padahal apa yang kita dapati dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah tidak sama seperti yang didakwa oleh Dr. Zaimi. Dalam kitab Tarikhul Islam karya Az-Zahabi, jilid ketiga, penerbit Darul Kutub Al-Arabi, muka surat 531, bab Abdurrahman bin Udais Abu Muhammad Al-Balawi, lahu suhbah wa bay' tahta syajarah. Beliau adalah sahabat Nabi berbaiat di bawah pohon, iaitu memberikan baiat dalam peristiwa Bai'atur Ridwan. Wa kana mimman kharaja ala Utsman wa sara ila qitalihi. Beliau adalah antara orang yang keluar memerangi Osman dan bergerak maju untuk membunuhnya. Qala Ibnu Yunus kana ra'isul khail allati sarat min Misr ila Uthman. Berkata Ibnu Yunus, beliau adalah kepala tentera dari Mesir yang menuju ke arah Osman. Justru itu beliau adalah sahabat Nabi, ahli Bai'atur Ridwan dan kepala pemberontak menentang Osman. Jadi kita lihat di sini betapa murkanya para sahabat Bai'atur Ridwan terhadap Osman sehingga ke peringkat membuat keputusan untuk membunuhnya. Tak ada pula fatwa bahawa beliau berijtihad lalu mendapat pahala. Dalam muka surat berikutnya, Az-Zahabi menulis, wa an Muhammad bin Yahya Az-Zuhli qala la yahillu ay yuhaddatha anhu bi syai'in huwa ra'sul fitnah. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, iaitu seorang imam hadis di kalangan Ahlu Sunnah kurun kedua, katanya tidak halal meriwayatkan hadis daripadanya sedikit pun. Beliau adalah kepala fitnah. Kepala fitnah di sini ialah ahli Bai'atur Ridwan, yang menurut kepercayaan Ahlussunnah beliau diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau semua sahabat Nabi dihitung sebagai udul, tidak boleh dikritik. Rupa-rupanya Ahlussunnah juga mempertikaikan keadilan sahabat. Justru itu apabila Ahlussunnah wal Jamaah menyebut radhiyallahu anhum, keredaan Allah untuk seluruh para sahabat, maka ia pasti termasuk Abdurrahman bin Udais, kepala pemberontak dalam pembunuhan Osman. Orang yang duduk di Madinah seperti Aisyah, seperti Talha, seperti Zubair, mereka yang duduk di Madinah melihat peristiwa bagaimana Osman dibunuh. Melihat peristiwa bagaimana Osman dibunuh. Talha yang merupakan salah seorang sahabat Nabi juga terlibat dalam pembunuhan Osman. Dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid ketiga, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut, cetakan pertama tahun 1995. Dalam muka surat 432, pengarang menulis, wa akhrajahu Abul Qasim Al-Baghawi bisanadi sahih min Al-Jarud bin Abi Sabrah qala lamma kana yaumul jamal nazara Marwan ila Talhah faqala la atlubu sa'ri ba'da al-yawm fanaza'a lahu bisahmi faqatalah. Abul Qasim Al-Baghawi menukilkan hadis dengan sanad yang sahih, iaitu Al-Jarud yang berkata, tatkala hari perang Jamal, Marwan memandang kepada Talhah dan berkata, aku tidak lagi membalas dendam setelah hari ini. Maka Marwan menarik panah lalu membunuh Talhah. Wa akhraja Yaqub bin Sufyan bi sanadi sahih
عن قيس بن أبي حازم أن مروان بن حكم رأى في الخيل فقال هذا أعان على عثمان فرماه بسهم في ركبته فما زال الدم يسيح حتى مات. Dan Yaqub bin Sufyan meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Qais bin Abi Hazim bahawa Marwan bin Al-Hakam melihat pasukan tentera lalu berkata, inilah orang yang menolong ke atas pembunuhan Osman. Maka Marwan pun memanah di lututnya. Darah pun terus mengalir sehingga Talhah mati. Justru itu sahabat Nabi ini dibunuh kerana memainkan peranan dalam pembunuhan Osman. Sedangkan Talhah adalah sahabat yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan. Dalam kitab Asadul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, karya Ibnu Asir, jilid ketiga, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, Beirut, muka surat 84. Perihal sahabat Nabi bernama Talhah bin Ubaidillah, wa huwa minas sabiqin al-awwalin. Talhah adalah daripada golongan as-sabiqun al-awwalun, iaitu golongan pertama yang masuk Islam, yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dalam muka surat berikutnya, wa baya'a bai'atar ridwan, dan beliau memberikan bai'at dalam peristiwa Bai'atul Ridwan. Seterusnya Muhammad bin Abi Bakar. Dalam kitab Tarikh Al-Awsat karangan Imam Al-Bukhari, jilid pertama, penerbit Darul As-Sam'i, Riyadh, cetakan pertama tahun 1998, muka surat 198. Diriwayatkan, Talq bin Khushaf qala ataitu Aisyata qultu fima qutila amirul mu'minin qalat qutila mazluman la'anallahu qatalatah. Talq bin Khushaf berkata, aku datang kepada Aisyah dan bertanya kepadanya, bagaimanakah Amirul Mukminin terbunuh, iaitu Osman? Kata Aisyah, ia terbunuh dalam keadaan dizalimi, laknat Allah ke atas pembunuhnya. Aqadallahu ibna Abi Bakr, semoga Allah membunuh anak lelaki Abu Bakar. Jadi isteri Nabi melaknat dan mengutuk adiknya sendiri. Riwayat yang sama terdapat dalam kitab Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid karangan Al-Haythami, jilid ke-18, penerbit Darul Minhaj, cetakan pertama tahun 2015, muka surat 188. Matan riwayat sebagaimana yang terdapat dalam kitab Tarikh Al-Awsat tadi, qutila wallahi mazluman la'anallahu man qatalah aqadallahu min ibni Abi Bakr bihi. Uthman terbunuh demi Allah secara zalim, laknat Allah orang yang membunuhnya, semoga Allah membunuh anak Abu Bakar kerananya. Rawahu Tabrani wa rijaluhu rijalus sahih. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan rijal-rijalnya adalah sahih. Justru itu riwayat ini adalah muktabar. Jikalau orang menuduh Muhammad bin Abi Bakar tidak ada peranan dalam pembunuhan Uthman, jadi kenapa Aisyah berkata demikian? Ini disebabkan Muhammad bin Abi Bakar, anak terakhir Abu Bakar, terlibat dalam pembunuhan Uthman dan akhirnya dibunuh oleh tentera Muawiyah. Mayatnya dimasukkan ke dalam bangkai kaldai dan dibakar. Kita lihat pula dalam kitab Tabaqat Al-Kubra karangan Ibnu Sa'ad, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, cetakan pertama tahun 1990, muka surat 61. Diriwayatkan, akhbaranal Hasan qala lamma udriku bil uqubah, yakni qatalata Uthman bin Affan. Hasan Al-Basri berkata, tatkala para pembunuh Uthman bin Affan dihukum, qala ukhizal fasiq ibn Abi Bakr. Telah berkata Hasan Al-Basri, telah ditangkap orang fasik anak Abu Bakar. Qala Abul Ashhab wa kana Al-Hasan la yusammihi bismihi innama kana yusammihi al-fasiq. Telah berkata Abul Ashhab, Hasan Al-Basri tidak memanggil Muhammad dengan namanya, akan tetapi memanggilnya dengan nama Al-Fasiq. Padahal Muhammad bin Abi Bakar adalah sahabat Nabi dan sahabat Nabi dipanggil dengan Al-Fasiq. Apapun yang terjadi dalam catatan sejarah, Muhammad bin Abi Bakar adalah salah seorang pembunuh Uthman bin Affan. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir, penerbit Darul Ibni Katsir, cetakan kedua tahun 2010, jilid ke-7, muka surat 528, diriwayatkan anna Muhammad bin Abi Bakr nala min Muawiyah bin Khudaij hadza wa min Amr bin al-As wa min Muawiyah
ومن عثمان بن عفان أيضا. فعند ذلك غضب معاوية بن خديج فقدمه فقتله ثم جعله في جيفة حمار فأحرقه بالنار. Bahawasanya Muhammad bin Abu Bakar mencela Muawiyah bin Khudaij, iaitu Gubernur Muawiyah di Mesir. Beliau mencela Muawiyah bin Khudaij, Amr bin Al-As, Muawiyah dan Uthman bin Al-Affan. Marahlah Muawiyah bin Khudaij. Lalu ia datang kepadanya dan membunuh Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian meletakkan mayatnya dalam bangkai keldai dan membakarnya dengan api. Falamma balagha dzalika Aisyah, tatkala berita itu sampai kepada Aisyah, jazi'an alaihi jaz'an syadidan, berduka citalah Aisyah ke atas adiknya dengan duka yang bukan kepalang. Walaupun Aisyah sebelum ni kita dapati mencela adiknya sendiri kerana terlibat dalam pembunuhan Osman, sekarang ia menangis. Wa dhamman ayalahu ilaiha wa kana fihim ibnuhu al-Qasim wa ja'alat tad'u ala Muawiyah wa Amr ibn al-As dubras salah. Keluarga adiknya pun turut bergabung dalam duka cita. Di antara mereka ialah anaknya Al-Qasim, anak Muhammad. Maka Aisyah pun mengutuk Muawiyah, Amr bin Al-As setiap kali setelah solat. Dalam kitab Tadrib Ar-Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi, karangan Jalaluddin As-Sayuti, jilid kedua, penerbit Darul Asimah Riyadh, cetakan pertama tahun 2003, buka surat 296. Pengarang menulis, وَمَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي. Barang siapa yang bukan mumayyiz melihat Nabi seperti Muhammad bin Abi Bakr, maka beliau adalah sahabat. Kesimpulannya, selain Muawiyah bin Abi Sufyan, kitab-kitab Ahlus Sunnah turut mencatatkan peranan beberapa orang sahabat Nabi dalam tragedi pembunuhan Osman, tidak kira golongan Bai'atul Ridwan, As-Sabiqun Al-Awwalun atau paling kurang berstatuskan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melibatkan peranan Abdullah bin Sabah.